très seul face aux questions religieuses. Alors pour raffermir la laïcité, une loi est votée en 2004 contre les signes religieux. Pour aider les élus à gérer leurs administrés selon les règles de la République nationale, pas de subvention des cultes et pas de crèche de Noël. Bonjour à tous, ici nous allons vous présenter sur la laïcité. Bonjour, je m'appelle Dewa Maulana Wicaksana. Je m'appelle Prabhanandana Andenta Wibawa. Je m'appelle Isani Wahyu Hidayanti. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est la séparation de l'État et de la religion. La laïcité garantit aux personnes croyant au nom à la religion les mêmes droits, à savoir la liberté d'expression de leurs convictions. La laïcité n'est pas une opinion, mais le droit à la liberté de choisir ses croyances. Jadi la laïcité ini sebenarnya prinsip sekuler yang dianut oleh negara Prancis, yang mana fungsinya untuk memisahkan negara dan agama, dalam artian instansi-instansi negara dan pemerintahan itu harus bersikap netral dan tidak terikat oleh peraturan-peraturan agama yang dianut oleh masyarakat Prancis itu. Histoire de la laïcité. En France, cela fait partie d'une longue et historique bataille contre l'influence de la religion sur la loi et le gouvernement. 1880, la République française crée des écoles laïques. 1902, Émile Combes devient chef du gouvernement. 1905, la nation est divisée et la situation devient explosive, mais Briand parvient à mettre fin au conflit et former la laïcité. Jadi la laïcité sendiri ini memiliki sejarah yang lumayan panjang di Prancis ini sehingga akhirnya bisa seperti sampai sekarang kayak gini. Jadi dia pada tahun 1881 itu Prancis mendirikan sekolah sekuler. Namun ada salah satu dari mereka yang melakukan perlawanan terhadap agama, namanya Émile Combes. Lalu pada tahun 1902 atau 20 tahun kemudian, Émile Combes menjabat sebagai kepala pemerintahan dan akhirnya membuat kebijakan menutup gereja Katolik, sebanyak 2.500 gereja Katolik. Melihat tindakannya si Émile Combes ini, Vatikan lalu memutuskan hubungan diplomatik sekitar 2 tahun kemudian atau pada tahun 1904. Lalu tahun 1905 terbelah dua kubu yang mempunyai ide tentang laïcité ini. Itu ada Émile Combes yang beranggapan bahwa agama itu harus dihapuskan dari ruang publik, dan satunya ada pendapat dari Aristide de Briand membela hukum yang menghormati kebebasan individu secara tegas memisahkan negara dengan aliran agama. Laïc adhère à 4 piliers. Après la fin du conflit, la France est devenue un État laïque ou État laïque. Laïc repose sur 4 piliers ancrés dans la loi de 1905, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution de 1958. Le pilier 1 est la liberté. Le pilier 2 est la séparation de l'Église et de l'État. Le pilier 3 est la neutralité de l'État. Le pilier 4 est l'égalité. 4 pilar yang dianut yaitu: pilar pertama adalah kebebasan. Warga negara bebas untuk percaya atau tidak percaya, untuk berpindah agama dan untuk tidak beragama. Dapat berekspresi di rumah, tetapi juga di ruang publik dalam batas-batas penghormatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, mereka bebas mengenakan kerudung atau salib di jalan, untuk memilih wali kota atau sorban di kereta bawah tanah. Pilar kedua adalah pemisahan gereja dan negara. Kultus tidak terlibat dalam pengelolaan negara dan hukum hanya berasal dari rakyat. Sebaliknya, negara tidak ikut campur dalam internal organisasi peribadatan. Pilar ketiga adalah netralitas negara.
yang maksudnya menyangkut agen negara dan layanan publik, tetapi bukan penggunanya. Misalnya, petugas polisi, hakim, atau guru tidak boleh menunjukkan afiliasi. Tetapi netralitas tidak berarti ketidakpedulian. Menteri Interior dapat memelihara hubungan dengan perwakilan kudus. Pilar terakhir adalah kesetaraan. Semua warga negara sama di depan hukum dan pelayanan publik, terlepas dari keyakinan mereka. Bahkan sekularisme memungkinkan setiap orang untuk bebas mengekspresikan keyakinannya, ketika mereka menghormati hukum dan orang lain. L'état laïque. L'état laïque ne permet pas la religion et interdit pas les croyances religieuses tant qu'il n'interfère pas avec l'État et les citoyens. L'état laïque tidak mempromosikan agama dan tidak melarang kepercayaan agama dengan catatan tidak mengganggu negara dan warga negara. Karena komitmennya pada pemisahan total antara agama dan negara itu berarti aktivitas dan simbol keagamaan secara terbuka dilarang di ruang publik. Itu termasuk sekolah umum, kantor pelayanan publik, dan tempat umum. Cas de la laïcité. La laïcité française fait une nette distinction entre la sphère publique et privée étant d'éloigner l'expression religieuse de la sphère publique. Un domaine où cela a suscité la controverse ces dernières années est le cas du foulard musulman. Il a été interdit dans certains contextes publics, tels que les écoles, bien que certains communistes musulmans les considèrent comme obligatoires. Ensuite, certains chrétiens et catholiques pensant que la laïcité les empêche d'exprimer les fondements de leur foi et de leur religion. Cela est attesté par l'interdiction des sentiments religieux. Kasus la laïcité. Laïcité Prancis ini membuat perbedaan tajam antara ruang publik dan pribadi dan upaya untuk menjauhkan ekspresi keagamaan dari ruang publik. Salah satu area di mana hal ini telah menimbulkan kontroversi dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus jilbab muslim. Ini telah dilarang di beberapa konteks publik seperti sekolah, meskipun beberapa komunitas muslim menganggapnya itu sebagai hal yang wajib. Lalu, beberapa masyarakat beragama Kristen dan Katolik menganggap bahwa laicite ini membatasi mereka untuk mengekspresikan dasar keimanan dan beragama mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan sentimen keagamaan. Kasus yang menjadi kontroversi dalam beberapa tahun terakhir adalah masyarakat muslim di Perancis yang menggunakan hijab. Mereka menganggap bahwa hijab adalah salah satu media promosi agama, meskipun beberapa komunitas muslim menganggapnya ini adalah hal yang wajib. Hal ini dilarang di beberapa konteks publik seperti sekolah. La laïcité ini dinilai mengganggu hak atas ekspresi diri agama yang mendasar. Beberapa melangkah lebih jauh untuk berargumen bahwa laïcité ini secara tidak adil melanggar hak-hak mereka yang mempraktekkan agama minoritas. Hari libur umum misalnya, lalu mengabadikan nilai-nilai Katolik tradisional dalam kehidupan publik dengan mengikuti kalender liturgi agama. Kritik terhadap laicite juga datang dari perspektif Kristen tradisional ini, dengan alasan bahwa pelarangan sentimen keagamaan dari kehidupan publik berfungsi untuk menyangkal kontribusi positif yang telah diberikan iman kepada sejarah dan budaya Perancis.